Hormati saudara-saudari ahli ustaz sekalian, kita sambung pengajian Al-Hikam karangan Syekh Ibn Atta, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawi oleh Syekh Abdul Malik untuk Pulau Manis daripada Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi ila yaumiddin. Qala, dan sekali digenggam mana muka surat 136 kan? Dan muka surat 136. Dan telah menjadikan Syekh radhiyallahu anhu dan telah menjadikan Syekh radhiyallahu anhu diumpamakan bagimu dengan beberapa umpama. Menjadikan bermakna dia bagi kepada kita, dia mengarang kitab kepada kita, memberi contoh kepada kita. Ya, Syekh tu guru lah, guru tarikat ataupun guru sufi digelar Syekh. Guru sufi ataupun ahli tarikat punya ketua digelar Syekh. Sebab apa? Sebab nak jadi ahli sufi punya ketua ataupun Syekh tarikat, dia mesti umur melebihi 40 tahun. Umur 38, 25 dah boleh jadi Syekh tarikat. Dia kena umur 40 tahun ke atas. Sebab Nabi SAW jadi Rasul umur 40. Jadi 40 tahun ni umur matang. Bijak macam mana pun sebelum 40 dia tidak boleh memimpin manusia berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakr Siddiq, sebab umurnya nisbah kepada pangkat dia. Memang orang lain pun hebat belaka, tetapi sahabat-sahabat memilihnya yang pertama sekali berdasarkan umur matangnya, iaitu lebih tua daripada sahabat-sahabat yang lain. Okey, kemudian Syekh apa kata dia? Beberapa umpama, ya, alif po alif mim tu umpama, ya, bukan apa balik, umpama. Umpama yang wadah tu bermakna jelas, sejelas-jelas. Wadah sahih, jelas. Wadah jelas, sejelas-jelasnya. Lagi nyata supaya engkau faham dengan dia. Jadi dia bawakan kepada kita beberapa perumpamaan. Guru sufi ke, ahli tarikat ke, akuratkan Nabi ke, dia suka memberi benda-benda sukar begini dalam bentuk tamsilan. Wallahu yadribul amsal nas wa yadribul amsal nas la'allahum yatazakkarun. Surahallahul azim. Allah memberikan manusia ni beberapa contoh, la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan dia boleh mengingati. Jadi contoh ni penting, ya. Sebab apa penting? Sebab kita duduk di dunia belajar benda akhirat. Kita duduk di alam nyata belajar ilmu ma'ani, ilmu rohani. Tapi macam mana kita nak faham kalau kita tidak bawa berbagai-bagai contoh? Sebab itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kena kenal diri. Sebab dalam diri kita tu ada sifat-sifat ma'ani yang menjadi contoh kepada sifat rohani yang lain. Jadi kalau kita faham diri kita sendiri pun ada sifat yang kita tak boleh faham, apatah lagi sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kalau sendiri pun tak kenal, dosa cakap lah pasal Allah. Tak payah cakap, tutup buku lah. Okey. Kemudian dia berikan macam supaya kau faham dengan dia, orang yang lagi akan datang, supaya kamu faham akan dia dan kamu boleh jelas pada orang lain pula dengan ilmu tadi. Daripada lafaz kemudiannya, ada sebelah aku cerita benar tadi, daripada umpama itu mensejahterakan faham. Umpama aku nak bawa ni, kata dia, tamsilan ni mensejahterakan faham, supaya fahaman kamu tidak confuse, tidak serabut. Jadi aku nak bagi biar jelas-jelas, ada mensejahterakan faham. Dan faham itu, dah faham tu pula menyampaikan kepada maksud, barulah menjadi fokus dalam ilmu. Saudara, apa benda sekalipun belajar tu lain, memahami itu yang penting. Sebab bila kita tak faham satu benda, saudara, macam kita meraba di tengah malam lah. Kita tahu tapi kita tak faham, tak confirm benda apa yang kita nak tadi. Maka kita pun tak faham, orang lain pun akan sesak sama. Duk main lagu politik apa, Islam tak boleh pisah, siapa pisah murtad begitu. Dia tak faham perpisahan tu, maksudnya antara satu amalan dengan satu amalan naklah dipisahkan dari segi gerakan kerja, bukan memisahkan agama. Tak boleh pisah. Daging dengan jasad, darah dengan tulang boleh pisah? Tak boleh, tapi fungsinya berbeza-beza. Darah mengalirkan oksigen sampai ke otak, betul tak?
Orak menjadi saluran kepada darah. Kalau tak ada orak, darah nak mengalir ke mana? Jadi pakai orak lain, pakai darah lain, pakai tulang lain. Orang nak pisah tulang oraknya. Bukan pisah, benda berbeza. Berbeza-beza. Manusia belaka. Contohnya macam kita sekalian. Berak pun perintah Tuhan. Semayang pun perintah Tuhan. Tetapi masalahnya bila nak berak, kena pergi kejaman. Kenalah pisah. Tak boleh berak situ, makan situ, semayang situ. Oh, gila lah pula. Jadi perpisahan ini saudara, bukan berpisah letak agama atas langit, lepas tu letak politik dalam poket. Bukan gitu. Perpisahan dari segi kedudukan amalan. Semayang dalam masjid, main bola kat padang, makan dekat kursi, buang air besar dekat jamban. Ni jabatan kerja raya, bahagia buat jambatan, bahagia buat jalan raya. Ni jabatan perikanan, bahagia buka tunduk, buka sakut, pokok, ikan kembur, ikan ruai, minyak Petronas subsidi. Saudara nak isi borang nikah, saudara pergi minta dengan JKA ke, minta dengan pejabat jahit. Acu pergi kat JKA minta pejabat borang nikah, boleh tak? Aku nak pisah ni. Sepatutnya agama tak boleh pisah. Saya nak borang nikah. Saudara, pegawai JKA ke bagi ni. Maksudnya bukan pisah dari segi urusan, pisah dari segi management. Hari ini saudara, seluruh rakyat Malaysia berpendapat agama tak boleh pisah. Siapa pisah kafir. Masalah. Sebab itulah masjid dia boleh berlaku semaya, boleh muzik, boleh ceramah, boleh main gitar, boleh yoga, boleh. Yoga tu yoga. Gang. Tu. Boleh. Pasal apa tak boleh tak boleh pisah. Agama tak boleh pisah. Akhir sekali yoga main dalam masjid. Saya ada satu sebab kelas di satu masjid. Masjid besar, bukan main-main masjid. Dia buat latihan silat dalam masjid. Latihan silat pakai jubah hitam, tali pinggang merah dalam masjid. Jadi bila letih bersilat, dia pakai makan minum air. Dua orang dia ngorak kat tangga. Bersilat jantan dengan bersilat betina. Lepas silat mengorak kat tangga masjid. Jadi halal berlaku. Bukan tak boleh pisah. Silat, ngorak, semaya, mengaji. Bukan tak boleh pisah, kan? Maka dia pakai ngorak di tangga masjid. Kehnya satu fahaman agama dengan politik tak boleh pisah. Maka situlah mengaji, situlah. Saya dua ni pula ada pula mesing. Apa tu? Jadi masuk seria aku. Macam mana? Boleh nego dalam masjid. Pasal apa tak boleh pisah. Masjid dengan nego tak boleh pisah. Tu punca jual barang dalam masjid. Kefahaman tak boleh pisah ni sudah menjadi akidah. Bukan akidah, akidah. Menegakkan Islam sampai menego dalam masjid. Kenapa? Tak boleh pisah. Orang tua-tua dulu sudah sekalian, jangankan nak berniaga. Nak makan sendiri. Dia pergi kat belakang. Dia buat semaya apa. Bila sampai time makan, jom semua belakang. Ada satu bangunan dia buat untuk makan. Dalam masjid bersih. Hatta nasi sebiji pun tidak boleh tumpuk dalam masjid. Sebab apa? Masjid Masajidallah. La masjidun usisa alat taqwa. Dewan, tempat kita berpesta, main-main, muzik dan sebagainya, lara. Tetapi apa boleh buat fahaman baru telah menjadi darah daging kita, ialah tidak boleh berpisah. Itu masalah. Tapi kena urailah. Apa pasal pisah tu masuk, pisah tu apa? Ni pun sama lah. Oleh sebab kamu tak faham, mensejahterakan faham. Dan faham itu menyampaikan kepada maksud. Bila kita faham, barulah kita tahu, pasal itulah kena pisah. Saudara sekalian, hatta berperang sekalipun. Berperang, tahu tak berperang? Kafir dengan Islam berperang. Berperang ni mana membunuh aku bunuhmu. Itu nama perang, tak? Musim aku siung tu bukan perang. Membunuh aku bunuhmu. Tetapi seandainya kafir tak dilari masuk masjid, haram bunuh. Kenapa? Masjid tidak dibenarkan untuk membunuh musuh. Dalam masjid
Orang kafir lari masuk masjid, maka tidak lagi boleh dibunuh, sebab dia telah menyerah diri kepada Allah. Masjid ialah masjid Allah. Oleh sebab dia masuk dalam rumah Allah, maka tidak boleh diceroboh lagi. Saudara sekalian, pisahlah tu. Atas padang sana boleh bunuh, alam masjid tak boleh bunuh. Perpisahan dari segi adat syariat, perundangan agama berpisah. Ni masjid, ni kebun getah, ni pak makan, ni jambat. Di segi pejabat pula, ni pejabat JKR, ni pejabat perikanan, ni pejabat jaib, tempat bahagian agama. Ni urusan dunia. Jadi kalau kita nak campur belakang gitu, mana ke mana mentadbir negara. Jadi beri faham betul-betul kepada maksud, barulah boleh sampai kepada maksud ya. Ada soalan angkat tangan ya. Sebab kita mengaji hikam, baru tadi orang mari 2 orang daripada jalan kebun. Raung satu Selangor kata dia nak minta orang ngajar hikam. Pasal orang ngajar baca kitab bukan ngajar, dak baca kata dia. Baca pun tak boleh kata, jangan ngajar. Apa tu? Nak minta ustaz ngajar. Saya kata, insya-Allah lepas tu memang tak ada. Tapi insya-Allah lah, apa orang mari jauh ambil nombor telefon lah. Okeylah, ambil nombor tali. Nak royak cerita saudara, orang seluruh tempat cari, kita ada depan mata. Hikam adalah step 2 ya. Satu kita panggil bidayah, satu wasitah, satu lagi nihayah. Step kedua untuk mencapai nihayah ialah mesti melalui kitab hikam. Yang pertama Hidayatus Salikin dengan Syiarus Salikin. Kemudian step yang kedua mesti menjalani hikam, baru boleh pergi kepada nihayah, step 3. Kalau tidak kita tak sampai kepada makam yang ketiga. Apa kata mu'alif tadi? Taratan tashriku syamsu awsabihi ala dalili wujudika, wa taratan yaqbadu zalika indahu fayarudduka ila hududika pannahara laysa minka ilaika walakinnahu waridu alaika. Maka sekali menerang ni matan lah tu, itulah hikamnya kat tengah tu. Yang bracket tu itulah hikam. Hikam ni bermakna satu kata-kata hikmah yang tidak boleh dihurai kecuali orang-orang yang ahli sufi sahaja. Tidak boleh dihurai oleh orang awam. Dia bahasa dia abstrak. Maka sekali menerang matahari segala sifatnya atas maujudmu, ya, matahari pancarkan kita cahaya. Dia bagi contoh begitu. Yang kelam, kalau tidak ada matahari maka gelaplah dunia ini, betul tak? Maka gaiblah sifatmu, maka cahayamu tadi tenggelam disinari cahaya matahari. Ini dia buat contoh berkenaan dengan cahaya. Allah Ta'ala membahasakan dia cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala membahasakan diri dia cahaya. Allah Ta'ala meletakkan benda-benda makrifat ni cahaya. Allah Ta'ala meletakkan Islam tu cahaya, Nabi Muhammad tu cahaya, hidayah tu cahaya. Supaya kita boleh faham kenapa digunakan bahasa cahaya. Sebab cahaya menerangi, betul tak? Lawan pada cahaya tadi gelap. Okey, apabila mu dipancar cahaya matahari, maka gaiblah sifatmu, maknanya teranglah. Mu asalnya gelap, dunia ni asalnya gelap. Mari matahari, maka cerahlah kita. Kejap lagi gelap, betul tak? Sebab matahari sudah tenggelam. Pada yang dipakaikan akan dikau, jadi teranglah kamu. Mak daripada sifatnya, sifat yang dipancarkan melalui cahaya tadi, nisbah kepada matahari, cahaya matahari. Kerana zahir pada yang dilimpahkan atasmu daripadanya, maka jadilah engkau mulia. Contohnya macam kita sekarang ni, bila Allah Ta'ala pancarkan cahayanya, cahaya hidayah, cahaya takwa, cahaya iman, cahaya Islam dan sebagainya, maka jadilah engkau mulia. Mulia sebab beragama Islam. Kuat tu apa dia? Dari segi pemikiran, dari segi jasad, dari segi tenaga dan sebagainya. Kaya, ada harta benda, boleh makan, boleh minum dan sebagainya. Kuasa, gagah kita, boleh mau merentah, boleh berperan sebagainya dengan dia, supaya yang layak padamu. Jadilah kamu manusia yang boleh berkuasa. Jadilah kamu manusia yang pandai. Jadilah kamu manusia yang bijak dan sebagainya. Kerana disirami cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok pokok kayu. Ada pokok kayu bijak. Oh, bijak pokok kayu ni. Ada. Pasal apa? Dia tidak ada siraman
cahaya. Dia tidak ada rohani pada pokok kayu, tidak ada rohani kepada binatang, tidak ada rohani kepada orang kafir. Rohani hanya ada pada orang Islam. Ada pun orang kafir, roh dia ialah roh gelap. Roh dia roh gelap, tidak ada cahaya. Siapa kata Islam untuk semua, itu otak tidak sihat. Islam hanya untuk orang yang ada cahaya di batinnya. Dalam batin manusia Allah bekalkan cahaya. Dalam batin orang kafir Allah telah bekalkan zulumat, tidak ada cahaya. Bagaikan pokok kayu tidak punya rohani cahaya. Sebab tu sudah pokok kayu, dia tak sampai subuh tak apa, sebab dia tak ada cahaya. Dia bukan manusia. Begitu juga binatang. Itu sebab binatang kita tak panggil dia roh, kita panggil dia nyawa. Orang kampung tukar dia nyawa. Pasal apa kalau kita panggil tak ada roh dalam binatang ni? Roh. Jadi kita bertukar. Roh baik, roh jahat. Ni binatang ni roh berimeh. Lembu, roh kapik. Sebab tu lembu tiada orang. Roh binatang, saudara sekalian, dia tidak ada kena-mengena dengan cahaya. Sebab dia melibatkan nyawa keluar masuk udara sahaja. Menyedup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu saja mengikut sains. Itu roh yang dikaji oleh manusia. Tetapi roh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pembawa cahaya. Datang dari langit. Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkur. Sedikit sahaja yang bersyukur. Maknanya sedikit sahaja yang beriman. Okey, tengok sini saya tulis. Satu ayat Quran. Wa nafakha fihi min ruhihi. Sedang perhati dekat ruhihi ni ada ya bebek. Ya bebek tahu ya bebek? Ya tak ada titik Itu kita panggil ya bebek. Bacaan dia wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a. Saya tulis kat sini ya. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah. Tetapi akhir sekali qalilan ma tashkurun. Sedikit saja yang bersyukur. Saudara, tashkurun ini bermaknai iman. Iman bermakna cahaya lah. Okey. Aku tiupkan roh dari sisi. Bermakna rohani ni barang yang ajaib. Dan datang dari sisi Allah. Bukan dari tanah, bukan dari air mani, bukan dari benih apa-apa ke, tetapi dari sisi Allah. Nabi pun ditanya. Nabi jawab, wah itu urusan Tuhanku. Yas'aluna akanir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Wa ja'ala lakum, maka jadilah kamu as-sam'a, mendengar apa perintah Allah. Wal absar, melihat, memerhatikan kebesaran Allah. Wal afidah, memikirkan kebesaran Allah. Ini kita panggilnya memikirlah. Okey. Dalam kes ni saudara sekalian, ini formula asal manusia. Mesti bermula dengan dengar, lihat dan bertindak, ataupun mendengar, lihat dan berfikir. Sebagai contoh ya, sains buat kajian pun sama, Al-Quran pun sudah jelas, sudah lama, sudah beribu-ribu tahun. Saudara sekalian, bermula dengan melihat, bermula dengan mendengar, lepas tu kita akan melihat, mengkaji, yang kemudian kita akan bertindak. Contoh ya. Okey, ni pen. Saudara, bermula dengan melihat, betul tak? Melihat dengan mendengar. Saya mendengar kan? Lepas tu baru tengok tak? Lepas tengok apa nak buat? Baru bertindak. Misal kata kita tukang bawa kereta kan. Bunyi. Lepas tu apa? Tepuk babi. Kita mengelak tak kata-kata? Mengelak. Sebab apa? Takut kita pelanggar babi juga. Betul tak? Sebab itu seramai sam'a wal absara wal afidah. Ini susunan sebagai manusia. Mesti menjalani sam'a wal absara wal mendengar segala perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Wal absara, kemudian kaji. Hukum hakam itu mesti ditafis dan dipelajari. Wal afidah, dan berfikir. Capur tiga ni baru jadi orang
beriman. Kalau pekak hak ni, dia tak mendapat hidayah. Kalau buta hak ni, dia tak nampak kebenaran. Dan bila tak ada dua ni, of course, otak pun menjadi beku. Maka sebab itulah dapat hak ni beriman. Tetapi bukan semua dapat. Qalilan ma tashkurun, sedikit saja. Syukur di sini bermaknai iman. Iman bermakna cahaya. Bermakna sedikit sahaja yang roh tadi ada cahaya. Yang dapat cahaya sajalah yang jadi beriman. Saya tanya Tok Guru saya, bukan saya sorang lah. Setara mana sikit tu Tok Guru? Sikit tu kata dia macam atau berah. Atau berah tu atau berah. Ya, duduklah badan besar. Bila orang perempuan ayuk dia gerudang. Tampi sini panggil apa? Tampi juga. Atau berah akan susu kat tengah kan. Ambil pakai gelas saja. Itu saja yang beriman. Itu saja jumlah orang beriman. Jumlah ratio orang beriman nisbah kepada orang kafir. Nisbah kepada yang tidak ada cahaya. Okey, kemudian dia mengumpamakan cahaya tadi sebagai matahari. Maka hilang ada matahari, maka cerahlah kita. Maka dapatlah kamu mulia, kuat, kuasa dengan seperti yang layak pada seperti yang kamu ada sekarang lah. Dan sekali digenggamnya apabila dia tidak memancarkan cahayanya, ataupun cahaya tadi tidak terkeluar daripada bab dia, yang demikian itu daripadamu, dikembalikannya kepada asalmu. Sekiranya cahaya tak ada, maka kamu balik kepada asal kejadianmu. Apa kejadian kita? Asal kita apa dia? Tanah air mani yang hina. Balik kepada asal kejadianmu daripada hina, fakir, dhaif, lemah, hingga tiada kau tahu pada sesuatu daripada segala sifatmu. Maka mu sendiri tak kenal dirimu. Maka jadilah macam binatang. Ulaika kala'an mibalhum adal. Jadilah kamu macam binatang ternak, malah lebih teruk lagi. Maka kembali kepada sifatmu yang asal yang dikehendaki bagi ketentuanmu. Itulah mu sebenar. Sebab tu dipanggil, kalau bila kita dapat benda tadi, kita panggil dapat khususiyah daripada Tuhan. Bukan kita punya, baik ibadat kita, baik amalan kita, baik kefahaman kita dan segala-galanya. Maka adalah siang yang diumpamakan itu. Dikatakan matahari itu apa dia? Bukan ia daripadamu. Betul tak? Bukan ia daripadamu. Bukan kita yang menculuh, orang lain suluh kepadamu, tetapi daripadanya, daripada Allah. Permulaannya daripada Allah, dan kepadanya kepada Allah, dan kesudahannya balik semula kepada Allah. Maknanya hak amari cahaya tadi bukan kita punya, datang daripada Allah, dan kalau dia ambil pun pulang balik kepada Allah. Daripadanya daripada Allah, permulaannya Allah yang menghantarkan, dan kepadanya dengan benda tadilah kita guna untuk ibadat. Dengan khususiah tadilah kita guna untuk bersemayang, membaca Quran, bertakwa dan sebagainya. Hak dia dok. Takwa tu mari dia dok. Lepas tu kita hantar balik kepada dia. Nama takwa juga. Masa contoh sebab gini contoh ya. Contoh kita, ialah contoh ya. Saudara pergi satu rumah orang kaya, pinjam satu kereta. Kereta hak siapa? Orang kaya. Lepas tu ada minyak tak? Minta piti pula 20 ya. Berapa minyak? Beri minyak pula 20 ya. Lepas tu Papa makan tengah hari, minta piti pula 20 ya. Paduk matahari, Papa, kau boleh lagi, nengung lagi ni, jalan je lah. Papa, dia poket tak ada rokok, rokok minta juga. Jadi kereta pun hak dia, piti minyak pun hak dia, makan tengah hari pun hak dia, rokok segerit pun hak dia. Mana hak kita? Lepas tu petang kan balik, siapa balik? Kena hantar balik dah kata tadi? Hantar balik. Sebab kereta orang. Tetapi masalahnya tuan-tuan yang mulia, dia tak minta balik hak dia. Betul tak? Tak ada kata bila kita hantar balik, mana piti aku? Mana minyak tadi? Mana autai aku? Tak ada. Sebab tu Tuhan tidak minta utang. Dia beri kepada kita, dia tidak minta balik.
Maka sebab itulah la in syakartum la azidannakum. Dia beri kita takwa, kita ibadat, hantar balik takwa. Dia beri kita iman, kita yakin, hantar balik keimanan. Dia beri kita faham, kita melakukan apa itu, hantar balik kepada tepat. Tapi Tuhan tak minta bayar. Malah dia tambah lagi. Apa dia? Dengan masuk ke dalam syurga. Sedangkan dalam keadaan kita yang tak ada apa-apa. Itulah manusia yang adamiah. Sebab tu kalau orang berasa dia pandai, dia bijak, dia baik, itu tak sihat. Itu otak tak sihat. Dia berasa dia mulia, dia berasa dia untuk guru. Kalau tak panggil tok guru, dia merah muka-muka, betul tak? Sejak bila dia tok guru, dia mengetuk guru kerana dia sendiri, bukan dia. Tuan-tuan, tunggu sekejap ya. Lepas ni ustaz nak mengajar. Dia orang pun tunggu belakang. Tengok tak masuk-masuk ustaz. Lepas hari dia apa? Bismillah. Oh, dia ada ustaz. Dia mencetakkan diri dia sendiri. Nah, tunggu orang panggil ustaz payah. Dia mengustazkan diri dia orang senang. Tuan-tuan, dengar ustaz cakap ya ustaz. Muka tak malu. Muka tak malu. Cakaplah saya sudahlah. Ada seorang saudara. Yalah, banyak seorang sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Zahari ke? Bukan. Nombor ni betul dah ni. Zahari. Bukan. Habis awak siapa? Saya Ustaz Zahari. Oh, tu dia. Kisnya tak berustaz depan. Dia tengok 4 kali bukan. Kawan ni panik kepala. Sorok dia kena, tu dia kena, tak mengaku. Akhir sekali, habis ni siapa ni? Saya Ustaz Zahari. Oh, gitu rupanya. Zahari tu nama samaran je. Nama lain Riri juga belakang. Kata kalau macam itulah rupa cara dia tak ngaji tasawuf. Sebab tu saudara, orang yang tidak belajar tasawuf cerah untuk mati dalam celaka. Orang tidak belajar tasawuf cerah untuk mati dalam celaka. Imam Ghazali kata apa? Man lam yataghalghal bihazil ilmi yukhafu alaihim su'ul khatimah. Siapa yang tidak minat belajar ilmu ini, dia khawatiri matinya di dalam kecelakaan. Macam tadi lah. Dia duk berasa dia ahli, dia punya, pandai dia punya, cetak dia punya. Saya belajar dia mesti. Saya. Tu ya tu. Ya tu. Okey. Maka sampai itu bukan ia daripadamu kepadamu, tetapi dari permulaannya kepadanya dan kesudahannya kembalinya. Dan tetapi adalah siang yang diumpamakan itu, yang matahari tadi dia buat contoh tadi, datang atasmu supaya diberinya tahu. Dia bawa tadi rayak wikamong. Engkau akan wujud Tuhanmu ada lain, aku ada. Mu jangan seram, aku yang ada. Aku tarik matahari ni baru duk gelap gelemak belakang. Nak rayaknya supaya kita tahu yang kamu hidup dunia ni ada Allah. Namanya tu. Yang memerintahkan akan dikau, yang duk kawal kamu, perjalanan kamu, makan minum kamu, tidur bangun kamu, kecelakaan bertuah kamu dalam genggaman dia. Ya, macam matahari tadi, contoh cahaya tadi. Gelap cerah daripada dia. Kalau matahari tergelap, gelaplah kita. Tak sedar nelai macam mana pun gelap. Atau barang yang dikurniakannya atasmu, semua hak dia belakang. Maka muliakan olehmu. Oleh sebab itu kata dia, nilailah, faham-fahamlah harga diri tu. Barang yang datang atasmu daripada Tuhanmu. Hari ni saudara kita langsung tak terlintas daripada khawatir samawiyah. Apabila kita diberi Allah kesedaran untuk buat benda baik, saudara, di dalam ilmu tasawuf yang kita belajar sekarang digelar khawatir samawiyah. Satu lintasan yang Allah hantarkan kepada hamba-Nya supaya dia bergerak melakukan kebaikan. Namanya khawatir samawi. Lintasan ini digelar, kalau kita dalam bahasa Melayu kita, kesedaran. Pun dia cuit hati kita, nak belajar. Mana tak belajar? Pukul berapa? Dia mari benda tu. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak celakakan kita, dia tak payah celaka, bukan gitu. Dia biarkan kita kembali pada asal kita. Tak payah sentuh kata samawiyah. Biar dia tenggelam di alam nafsu dia, maka celakalah kita. Tak payah Tuhan buat celaka. Memang kejadian asal manusia ni ialah
selaka. Kecuali datang rauhani yang digelar khususiyah tadi. Baru bertuah. Mari mana macam tu Ustaz? Okey, mari kita ngaji tauhid sikit. Esok tauhid kan? Semasa kita berumur 4 tahun, saya nak guna ayat yang sama, wa nafakha fihi min ruhihi. Ni ruh dia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Okey. Kemudian mantap. Saudara sekalian, ni hak berlaku ni ialah semasa kita berumur 4 bulan dalam perut ibu. Okey, semasa kita mengandung, bukan kita mengandung, mak kita yang mengandungkan kita lah. Semasa 4 bulan ditiupkan ni. Roh ni ditiup. Masa tiupnya ialah semasa 4 bulan dalam perut ibu. Sebelum itu kita dijadikan biasalah kita. Apabila hidup saja masuk nyawa tu saja, nyawa tu ditiup bersama-sama dengan absara wal afidah. As-sam'a wal absara wal afidah dimasukkan sekali. Semasa datang ruh tu tadi. Okey? Semasa ruh tadi, gagang tadi. Bukan gagang lah saja je. Gagang bau masuk dalam body kita, dalam jasad tadi. Dalam jasad tadi. Maka dalam masa dia masuk nyawa tu tadi, semasa umur 4 bulan tadi, dalam spesies tadi tu dibekalkan sama absara wal afidah. Sam'a ni tadi dibekalkan sama. Maka masuklah kita, jadilah kita sama ada iman, takwa, syurga dan neraka. Masa tu. Jadi masuk tadi memastikan bekalan kita tadi. Bermakna kalau hak ni tadi Tuhan tarik balik, saudara, hak tinggalnya apa dia? Kembalilah manusia asal, iaitu tak ada. Tak ada apa lah, tak ada lah imannya. Maka bila kembali tadi, saudara, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum la yubsiruna azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Tak pakar belaka dah. Pendengaran dia, penglihatan dia sudah tidak berfaedah lagi. Ulaika kal an'am. Nampak tak? Sekiranya penglihatan ataupun sam'a wal absara sudah tidak berfungsi, maka manusia tadi kembali kepada binatang. Tetapi binatang yang sebenar tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak dihantarkan ruh tadi. Dia kekal sebagai jasad binatang. Adapun manusia dibekalkan rohani dari langit, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya ialah roh itu ada roh kafir dan ada roh Islam. Sebab tu saudara, Islam bukan untuk semua. Boleh faham? Islam bukan untuk semua. Islam hanya untuk orang yang ada cahaya. Sebab tu hak tak ada tadi banyak. Siapa? Qalilan ma tas. Sekiranya tak ada cahaya ni, dia tidak akan memeluk Islam selama-lamanya. Jadilah dia celaka. Macam Abu Jahal, macam Abu Lahab, macam Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud. Sebab apa dia tidak beriman? Sebab tak ada cahaya. Bekalan cahaya tu tak ada. Oh, kalau macam tu Ustaz tak usah berdakwah lah. Saudara, berdakwah bukan kerja nak pasang cahaya pada orang. Berdakwah tadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan kerja pergi pasang cahaya. Sebab cahaya milik Allah, bukan hak kita. Sebab tu Nabi sendiri pun dia kata, innama ya Muhammad innama alaikal balagh wa alainal hisab. Ya Muhammad, mu kerja menyampai sahaja. Aku bahagia kira-kira nak email kepada siapa. Begitu. Ni dah. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Puak kita pergi satu pulau berdakwah sekalian, berdoa siang malam. Kita sujud syukur. Alhamdulillah. Lapai berimeh. Tuan-tuan yang mulia. Kalau puak kita tak pergi kekal kafir pula tu. Kalau tu masalah.
Dia tak faham yang iman yang ada pada orang tu tadi ialah daripada langit, bukan daripada dia. Dia bukan pembawa cahaya, dia pembawa pelita minyak gas. Dia bawa benda lain, bukan bawa cahaya. Sebab kerja kita nama dia ubudiyah. Alik Tuhan nama rububiyah. Cahaya tadi alik Tuhan. Alik Tuhan. Okeylah, saya nak tahu cerita mudah. Kita tanam satu pokok, okey. Ini mudah lah, ini mudah benar. Kalau tak faham juga tak sama makan nasi tadi. Okey, ni tanam, betul tak? Kita tanam satu biji benih. Katakanlah kacang botol lah, kat pokok kan kacang botol kan. Kita tanam benih dia ni. Okey, kita tanam. Ni nama dia tanam yang subur. Okey. Kemudian siram dengan air yang cukup. Kemudian baja yang baik. Okey, ini nama dia ubudiyah. Kerja kita. Okey, kita siram baja dan benih yang baik. Okey, campur lagi benih jangan benih mampu lah. Benih yang baik ni dah benih ada cahaya tu lah, ada kau benih yang mampu. Benih yang memang baik. Jadi kita bertanam, kita bersiram air. Bau baja, okey. Lepas ni sudah gimana? Tidur, betul tak? Kerja. Besok pagi sudah siram lagi. Dalam 2-3 hari sudah akan nampak dia punya tunas dia naik, betul tak? Lama sudah akan nampak daun dia, betul tak? Lama lagi sudah akan nampak daun dia, betul tak? Lama lagi bercabang, betul tak? Saya nak tanya, siapa yang tarik penantan di atas? Itulah nama rububiyah. Di luar kuasa kita. Kita hanya siram. Tetapi saudara sekalian, yang tumbuh ni, pokok ni mesti, benih ni mesti hidup. Walaupun tanah subur, siram cukup, baja cukup, tapi benih dia mampu hidup dah pokok tu. Tak hidup. Itulah yang tidak ada cahaya. Kita pergi camping lah, siang malam, bawa lah hajat wadduha lah, generator. Dia duduk di masjid seorang generator. Itu generator. Lepas tu ketuk pintu orang. Lepas tu kemarin penunjuk jalan. Lepas tu ada pula hak bagi juru cakap. Waktu juru cakap tidak memberi makna sekiranya benih tidak baik. Yang penting benih tu mesti baik. Kadang-kadang saya campak benih. Saya tidak berniat untuk tanam. Saya tidak berniat untuk buat kebun. Saya bercampur tumbuh, betul tak? Tu pokoknya 4-5 pokok tepi jalan kita ni. Buat lipat ke tanam. Hanyut. Jadi orang masuk Islam kadang-kadang kita dakwah masuk Islam kok. Kita tak dakwah dia masuk Islam. Saudara sekalian. Pasal apa? Pasal dia benih yang baik. Hak kita dakwah tu kebetulan kita wujud dah apa-apa. Pahala itu saja, tapi tidak boleh membatalkan cahaya yang asal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia konsepnya. Sebab tu man lam yataghalghal bihadzal ilmi yukhafu alaihim su'ul khatimah. Siapa yang tidak berminat belajar ilmu ini, ceroh masa depannya mati dan celaka. Sebab apa? Sebab dia berpendapat orang itu berubah pasal dia. Dia tidak faham itu datang daripada cahaya daripada Allah. Inilah dia namanya ilmu rauhani. Maka muliakan olehmu barang yang datang atasmu tadi. Jaga molek hidayah tadi, jaga molek iman tadi. Sebab apa? Tuhan tidak gerak teragak-agak tarik balik. Tak ada masalah bagi dia. Sebab itu sifat harus bagi Allah. Ada orang beriman kecil sampai ke besar, last minute sekali kafir. Ada kafir sampai ke besar, last minute sekali masuk Islam. Macam Cat Stevens kan. Daripada seorang yang kuat agamanya, Kristiannya dengan apa yang semua, akhir sekali masuk Islam. Jadi benda ni kita tak tahu sebab dia di luar bidang kuasa kita. Pada yang kehendaki akan dia haknya dan amalkan olehmu tiap-tiap makhluk pada yang baik. Amalkan olehmu tiap-tiap makhluk pada yang baik. Maknanya tengok siapa saja, sangkalah ia ini baik jahatnya daripada Allah. Bukan pasal sesiapa. Dia ni kalau aku meratok beriman ni,
Tapi kes menata tu meretoh kapi habis. Tak. No such thing. Tidak semestinya orang lain meretoh jadi jahat, meretoh jadi baik. Belum tentu. Sebab apa? Sebab tengok dia kata, amalkan tiap-tiap makhluk pada yang baik baginya. Jangan kita andaikan apa-apa terhadap diri kita. Kalau nak jadi jahat, jahatlah. Ya, baik-baiklah. Bukan sebab kita. Dan beri olehmu. Ada seorang saudara kisah cerita tu guru. Ini kisah guru pondok ya. Bukan kata dia ni apa tidak baik, orangnya bagus. Tapi dia nak jadi kesebab. Dia sekat anak dia apa semua gitu. Dia maruh anak dia berjalan, dia maruh anak dia keluar, dia maruh segala-gala lah. Dia hantar anak dia pergi ke Mekah. Sekali budak ni pergi Mekah je, gini kau kat sana. Dia balik-balik dia kata saya telah melawan takdir. Akhir sekali tutup pondok. Sebab tu yang main-main. Makna yang nak cerita sebagai contoh. Mana bila Tuhan kata ya, tetap ya. Bila Tuhan kata tidak, tetap tidak. So, sekalian. Tak boleh buat apa. Ini sunnatullah. Dan amal kata bagi. Dan beri olehmu akan siang haknya. Alik siang patut buat apa? Ada siang, ada malam. Pau bila Tuhan bagi cahaya belah siang. Untuk apa? Baik itu kalau pihak dunia kan. Pau Tuhan bagi iman. Untuk apa iman tu? Untuk apa ilmu tu? Untuk apa takwa tu? Gunakan sebaik mungkin tadi. Dan sebelah malam dengan siang haknya. Dan dengan harakah. Dan malam dengan sukun. Jadi kata dia kalau disebut kepada dunia harian kita ni, hak siang dengan harakah. Bermakna bergerak. Harakah tu makna bergerak. Bukan harakah dalam taranum ya. Harakah dalam taranum tu ni dua harakah, tiga harakah, empat harakah ni. Tu harakah taranum. Ni harakah ni penghidupan manusia. Jadi siang bergerak. Mungkin kerja, mungkin memerintah, mungkin apa ke lah. Ya. Dan malam dengan sukun. Sukun bermakna duduk dalam rumah beribadat. Malam. Dah malam, bila menjelang gelap, maka jadikan urusan malam itu dengan ibadat. Mana mengaji ke, dengan semayang malam ke, baca Quran ke belah malam. Jadi tengah hari kita bekerja. Jadi bagi masa tu. Jangan kita bombazirkan waktu kita. Bagi masa. Siang untuk apa, malam untuk apa. Jadi bila kita dapat divided dua masa tadi, kita akan selamatlah. Dan ketahui olehmu bahasa terbit cahaya. Dan ketahui oleh bahasa terbit cahaya makrifat. Terbit cahaya makrifat. Jadi cahaya tadi bila ada dia memancarkan cahaya. Sekali ada ia permulaannya daripada hak Ta'ala. Asalnya mari bekalan daripada Allah dengan tiada wasitah. Saudara, ini kita panggil dia pemberian percuma. Ata'iyah. Ini biasanya Nabi dan Rasul, Auliaullah dan Ulama'ul Amilin. Dia datang tanpa usaha, tanpa belajar, tanpa bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala beri kepada dia sebagai bekalan untuk orang lain. Contoh ya. Ambil satu contoh sahaja supaya kita dapat faham. Yang lain sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini untuk Nabi lah ni. Wala sawfa yu'tika fatar. Wala sawfa yu'tika fatar. Wala sawfa yu'tika rabbuka rabbuka fatarda. Okey. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi akan beri akan dia kepada Tuhan kau, maka kau kena redha, maka mu redha. Yu'tika dia bermakna iya, maknanya pemberian. Macam kita nak pandai, kena belajar, kena cari guru, kena apa kan. Nabi jadi Nabi, ada buat permohonan ke? Ada CJ ke dulu? Nak mohon jadi Nabi? Tak ada. Tuhan hantar kepada Jibril, mungkin cari Muhammad, aku latih jadi Nabi. Wali pun sama. Allah Ta'ala pasang dalam diri dia satu title bernama Auliaullah. Maka dia jadi zuhud, dia jadi alim, dia jadi pandai, dia jadi baik berdasarkan pimpinan Allah. Itu saja bezanya. Jadi pemberian dengan cari tak sama. Oleh sebab itu kata di sini, ketahui oleh bahasa saya makrifat itu sekali ada ia permulaan daripada hak Ta'ala dengan tak ada wasitah. Tak ada dia mari cari, dia tidak mohon pun tiba-tiba dapat. Satu.
Dan ini hal orang yang ahlul jazab. Orang ni kita panggil dia ahlul jazab. Dan sekali ada ia wasitah. Macam kita kena banyak belajar lah. Kena banyak menjalani kaedah dia. Kena pergi belajar, kena taubat, kena belajar, kena makan makanan halal, kena banyak berzikir, kena banyak bertaubat, kena berbagai-bagai. Kena mukhayyam, kena bangun malam, kena berdoa lah dengan wasitah amal. Dan istidlal, maknanya benda tu, benda yang kita buat tadi, dipandu oleh guru dengan sebenar-benarnya. Dengan betul, bukan kita suka-suka kita saja. Sebab tu ahli tarikat, dia ada amalan dia, kalau ada guru masing-masing. Kemudian pada guru tu ada amalan masing-masing. Di antara yang paling masyhur sekali ialah setiap guru ada wirid masing-masing. Sebagai menggambarkan dia ada guru. Tetapi kalau saudara main baca buku saja, bila sampai tentang amalan, saudara pergi cetak rompak amalan orang lain. Sebab apa? Saudara tak ada tu guru. Wirid bukan main banyak, tapi ambil dengan siapa? Dalam buku. Itu kita tidak panggil ahli tarekat. Ahli tarekat mesti beramal amalan yang diamalkan oleh gurunya. Sekarang ni banyak. Bila kita ngaji tasawuf, tengok sini ya. Yang pertama kita kena ada sulu. Yang kedua kena ada uzlah. Yang ketiga kena ada khalwat. Ada kita buat benda ni? Mana kem suluk dia? Mana kem supi dia? Mana tempat dia bermukhayyam? Mana? Tak ada. Lepas tu akhir sekarang, yang kelima dia ada wirid dia. Walaupun 10 kali sehari pun amalan guru dia tu kena ada. Sebab apa? Nak rayaknya dia dapat benda ni daripada guru, bukan cetak rompak. Jadi kalau kita berminat benar dengan ilmu tasawuf, sedangkan orang tu sendiri pun tidak ada guru yang memberi kepadanya, saudara mengambil barang curi. Saudara mengambil barang curi. Jangan nak sombong. Kalau setakat baca buku, kaji, lepas tu bila sampai tentang wirid, cetak rompak. Itu menggambarkan dia tidak ada guru. Kalau sudah ambil ilmu tidak ada guru, man la syaikhul lahu fasyaitana syaikhun lahu. Itu sebab sudah tidak ada apa-apa kesan. Tidak ada apa-apa. Boleh ya saya kata? Okey, kemudian wasitah. Orang ini ahli jazab. Dan sekali ada ia dengan wasitah amal dan istidlal. Dan ini hal orang yang ahli suluk. Hak nombor 2 tu kita dah tu. Ahli suluk. Kena ada latihan dia, kena ada kaedah dia, kena ada prosedur dia. Maka tiap-tiap orang majzub. Wallahu a'lam. Saya nak maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim, iftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ahlul jazab, ahlus suluk. Jazab mendapat benda ni tanpa wasitah. Ahli suluk mesti ada wasitah. Mesti ambil dengan siapa, belajar kat mana. Ilmu tidak boleh dicetak rompak. Lagu pun kena saman. Mengambil dalil. Ahli jazab ni dia dapat satu benda tu dengan tidak susah payah. Khususiah. Macam wali-wali lah, macam Sayyidina Umar ke, macam apa ni, Sayyidina Husain ke. Ahli maju hang dapat tadi, hang dapat tanpa usaha lebih. Sama. Majzub tu isim maf'ul. Jazab tu tukang. Majzub tu tukang lah. Bertukang lah. Kasab tu pada lawannya kasab. Apa ni, suluk tu kasab lah.
Orang kasab ni buat usaha. Jadi nama usaha sufi ni nama dia suluk. Dia tak panggil kasab. Kalau fiqh baru kasab. Kalau fiqh dia panggil kasab kan, kena banyak semaya, banyak puasa, banyak mengaji dia. Tapi kalau tasawuf dia panggil suluk. Suluk ni bermakna banyak uzlah, banyak khalwat, banyak puasa, banyak makanan halalnya. Jangan banyak cakap. Itu kita panggil dia suluk. Benda sama tapi term dia tu nak faham. Supaya kamu faham dengan wadah. Boleh kita mengamalkan suluk ni apa yang Ustaz sebut? Itulah. Lepas tu ada muqayyam dia, ada solat, ada puasa dia, ada kaedah bila nak pergi disusun lah. Melalui satu susunan yang tersusun rapi. Lepas tu pakaiannya dengan perangainya. Jaga segenap aspek dijaga rapi, siang dan malam. Kehidupan harian kita dikawal rapi. Suluk. Uslah tu dah kira praktikal kita. Suluk ni bermakna aliran yang dibawa oleh sufi tu panggil suluk. Menjadi tu uzlah. Menjadi uzlah tu menyendiri. Itu pun latihan yang di dalam sufi lah. Dalam sufi. Dia sufi ni kan kira law dia sebenar. Dikawal rapi. Sampai rumah kita pun syekh kena pergi. Tapi kalau pergi nyaya. Spot check. Tak boleh ada kawah. Kawah tak kawah? Kawah? Kita buat gula tu. Orang tu atas tanah, dia tu atas buat tarung. Kawah. Lepas tu buat apa lagi? Gambar-gambar. Tak boleh ada banyak rumah kita. Majalah filem tak boleh ada. Surat khabar kalau baca, sudah baca bakar. Nak baca surat khabar pasal kita nak tahu berita. Tapi lepas baca tu bakar. Sebab dalam surat khabar tu banyak gambar-gambar maksiat dan berita-berita maksiat. Bakar. Memang lama jual lah. Jual. Novel-novel kena bakar. Novel ni sebenarnya mengikut ilmu tasawuf hukum dia haram. Sebab rekaan cerita bohong sebenarnya novel ni. Novel ni sebenarnya cerita bohong, betul tak? Sebab apa? Nak tahu bohong. Di ujung sekali tidak kena-mengena dengan nama dan tempat sama ada hidup atau mati. Betul tak? Bermakna cerita dia tipu. Kalau kita kata tuduh ni, dah dia cerita. Segala nama-nama dalam ini adalah cerita semata-mata. Tidak kena-mengena dengan nama yang hidup dan sudah mati, tempat dan waktu. Makna penipu besar. Mamak pun dia, Minoh pun dia. Semua dia belaka. Maka mamak bergerak pergi ke rumah Zainab dengan penuh sedih. Zainab tu dia juga. Maka berkatalah Zainab kepada mamak. Mamak tu dia juga. Setelah mamak pergi sampai di poros jalan bertemu dengan seorang penghulu kampung. Penghulu dia juga. Dia tulis lah. Penghulu tu pun dia dah lah. Akhir sekali, segala nama-nama tidak kena-mengena dengan yang hidup dan sudah mati. Yang kita baca sebulan tu, kalau jambai baca lagi. Nangis. Aduh, nangis pun ada baca novel. Allah, gugil mata. Harus. Gambar mak kita. Gambar tu kenali, gambar orang alim. Harus. Sebab membawa kita kepada kebaikan. Harus. Suluk ni kalau kita bergaul dengan masyarakat pun dengan tertibnya termasuk dalam suluk. Itu kita panggil uzlah dari segi hati. Badan kita bercampur, tapi hati kita berpisah. Maknanya dia cara dia. Uzlah ada dua jenis. Satu uzlah dengan jasad dan badan kalbu. Satu lagi uzlah dengan kalbu sahaja, jasad bercampur. Pun uzlah juga. Jadi kita kena jaga. Bila bercampur dengan masyarakat awam, kita uzlah dari segi hati. Jasad kita bergaul. Macam kita pergi kenduri kahwin kan, dong kan. Dari segi telinga kita, mata kita bergaul. Tapi hati kita astagfirullahaladzim, lambatnya mukayyam. Boleh itu kita panggil dia uzlah dari segi kalbu, tapi jasad bersama.
Bila kita keluar, uzlah jasad dan kalbu sekali. Boleh Boleh lah. Pokok.